Selamat pagi dan Assalamualaikum. Saya Habibah binti Yaakob, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Cawangan Kota Kinabalu. Hari ini saya akan membentangkan praktikum 2 saya, Tabika, HDF 4703. Okey, untuk penerang video kali ini, saya mengambil rancangan harian minggu pertama, di mana rancangan harian minggu pertama ini saya akan menekankan tentang subjek tunjang kreativiti dan estetika. Di mana dalam tunjang kreativiti dan estetika ini saya telah mengambil aktiviti anyaman membuat tikar ya. Okey, antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat anyaman tikar ini adalah seperti kertas berwarna. Kita kena ambil gunakan kertas warna lebih daripada satu ya, sebab kita akan gunakan skeping untuk sebagai tapak ataupun lastarnya, manakala skeping lagi pula sebagai anyamannya, tikarnya. Jadi bila kita gunakan dua warna dalam kertas yang berbeza, bentuk warna yang berbeza, kita akan nampak perbezaan kontranya, di mana anyaman itu akan menjadi lebih menarik. Okey, selepas penyediaan kertas, kita perlukan pembaris, gam, pensel dan gunting. Okey. Okey. Mula-mula kita sediakan kertas macam ni. Keping kertas warna hijau. Kita buatkan dia border di tepi ya, border. Saya akan tunjuk sebentar. Okey. Melalui aktiviti seperti ini, kita bukan sahaja dapat melahirkan kanak-kanak yang boleh melahirkan kreativiti mereka melalui anyaman ni. Di samping dapat kita mengkoordinasikan motor-motor halus kanak-kanak ya, di mana kanak-kanak boleh menggunakan jari jemari mereka dalam aktiviti anyaman ini. Selain daripada itu, ia juga boleh melibatkan aspek penglihatan ataupun mata, di mana kanak-kanak boleh memfokuskan mata mereka bila melakukan aktiviti ini secara tidak langsung. Ianya memberikan satu pengajaran ataupun pembelajaran yang secara tidak formal kepada kanak-kanak. Okey, bila kita buat border macam ni, kita buat pula yang di tengah, yang lain di tengah. Kalau buat anyaman bagi kanak-kanak yang berusia 6 tahun, kita biarkan garisan tersebut dalam saiz yang besar. Sebab kanak-kanak, kalau kita gunakan saiz yang kecil, mereka masih belum mahir untuk menggunakan motor kasar, iaitu jari jemari mereka. Jadi dengan menggunakan saiz besar seperti macam ni, mereka boleh mudah memudahkan mereka untuk menganyam tikar tersebut. Okey, ini garisan-garisan yang telah siap. Okey, selepas itu kita akan guntingnya. Bila kita guntingnya, dia akan jadi seperti ini. Yang telah saya gunting, okey. Okey, yang ini sudah siap saya gunting ya. Dalam skala ataupun saiz yang besar ya, sesuai bagi kanak-kanak yang berusia dalam lingkungan 6 tahun. Okey, bila kita sudah siapkan tapaknya, bordernya, okey, kita ambil pula, kita gunting pula kertas kecil macam ni untuk dianyam sebagai anyamannya. Okey. Lepas tu kita akan masukkan mula daripada tepi sini ya. Buat secara selang-seli.
Kanak-kanak seronok tau bila buat aktiviti macam ni. Selain daripada mereka dapat menggerakkan jari-jari secara tidak langsung, mereka juga dapat memfokuskan mata mereka pada sesuatu perkara. Contohnya, bila mereka masukkan kertas ke dalam bahagian yang sudah dipotong tadi, di sini fokus mata bagi kanak-kanak adalah penting. Okay. Okay, kemudian kita susun supaya dia dapat kemas. Okay, okay. Selangkah macam ni. Lepas tu kita gam di bahagian ujung ya, supaya dia tidak lari, supaya dia mendekat. Okay. Nah, di bawahnya. Okay. 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 Kemudian kita buat lagi sekali. Yang kedua ni kita selangkan pula ya, supaya membezakan di antara setiap garisan. Di sinilah caranya kita mendidik anak-anak kita untuk mereka fokus pada sesuatu perkara. Bila kita minta mereka buat kerja macam ni, mereka akan fokus. Jadi melalui pembelajaran ataupun aktiviti seperti ini, budak-budak kita mampu merangsang otak kanak-kanak untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas. Contohnya macam mana mereka memasukkan sesuatu barang pada sesuatu ruangan-ruangan yang perlu kita masukkan. Contohnya macam-macam nilai yang kita buat sekarang ni. So mereka faham macam mana benda itu boleh diolah, boleh diaplikasikan. Di samping itu, melalui aktiviti macam seperti ini, kreativiti kanak-kanak akan berkembang. Mereka boleh mengembangkan daya kreativiti mereka, daya ingatan mereka secara tidak langsung. Dengan cara aktiviti seperti ini, kanak-kanak pun seronok. Dan kadang-kadang kreativiti seperti ini juga boleh kita boleh buat secara berkumpulan, di mana boleh melahirkan sikap kerjasama di antara seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. Ini boleh juga dilakukan secara berkumpulan ya. Okay. Okay. Saya sudah siap untuk buat line. Okay, ini contohnya untuk buat line lah. Bila sudah siap nanti dia akan jadi seperti macam ni. Okay, ini yang sudah siap. Yang sudah siap dibuat ya, yang sudah siap dianyam. Okay. Hasil kerja kanak-kanak ni kita boleh pamerkan di dinding, di mana melalui hasil kerja seperti ini kita juga boleh memberi markah kepada kanak-kanak. Mereka tentu akan rasa seronok sebab mereka mampu menghasilkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang boleh mereka banggakan. Selain daripada itu, kalau mereka menghasilkan kreativiti ataupun aktiviti seperti ini, mereka balik ke rumah, mereka tentu seronok sebab mereka dapat menghasilkan sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang dihasilkan oleh diri mereka sendiri. Jadi bagi tunjang kreativiti dan estetika ini, ianya sesuai kita lakukan secara berkumpulan dan juga boleh kita lakukan secara berprojek. Maknanya berprojek tu kita boleh tidak semestinya dalam sehari kita boleh siapkan. Kadang-kadang benda ini mengambil masa lama tau.
Boleh kalau mungkin kita boleh melakukan dalam seminggu 2 kali. Mungkin dalam minggu ni kita perlu siapkan bordernya dulu kan. Kita minta orang garis-gariskan dulu. Kemudian kita minta mereka gunting yang kecil-kecil. Kemudian simpan dahulu. Tunggu pergi pada minggu hadapannya baru kita anyam dia, jadikan dia tikar. Jadi ianya boleh dijadikan sebagai aktiviti berkumpulan ataupun aktiviti berprojek. Itulah saja penerangan saya mengenai tunjang kreativiti dan estetika bagi menghasilkan aktiviti anyaman tikar bagi minggu pertama. Okey, sekian dan terima kasih.